Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Bismillahi ma sya Allah, la quwwata illa billahi ma sya Allah. Kullu ni'matin min Allah ma sya Allah, al khairu kulluhu biyadillah ma sya Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama kita pada malam ini setelah selesai kita menunaikan solat fardu Isyak. Mungkin ada juga yang masih belum mengerjakannya. Ala kulli hal, waktu Isyak adalah waktu yang panjang, mengisikan kepada sedikit masa yang ada pada waktu selepas daripada waktu Isyak ini, sebelum kita beradu, sebelum kita tidur, kita isikan sedikit dengan ruang-ruang untuk kita bincang tentang ilmu Allah Ta'ala, tentang wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tentang hadis-hadis yang dibawa oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk jadi panduan kita. Ahlan wa sahlan, marhaban bikum pada yang baru menyertai kita pada malam ini. Puan Nursiah, Puan Hayati daripada Melaka, Masya Allah. Puan Syah Hafsah, Al-Usta juga, Masya Allah, jauh daripada Al-Usta. Dan juga sahabat-sahabat kita yang lain yang akan masuk sama-sama dengan kita pada malam ini, mengisikan sedikit masa kita insya Allah pada malam ini. Saya jawab salamnya semua dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sentiasa kita mendapatkan 3 perkara yang didoakan dalam lafaz salam itu, yang akan jadi tajuk kita pada malam ini, iaitulah dengan kesejahteraan, keselamatan, kemudian kerahmatan, kemudian keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah 3 perkara dalam lafaz salam yang diucapkan kepada kita, dan saya menjawablah kepada semua yang memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadis yang kita nak sambung pada malam ini lama dah terberhenti. Saya pun dengan kesibukan untuk set up tempat baru Qubat Center kita, jadi banyak kelas-kelas yang saya handle, belum sempat untuk disambung. Jadi pada malam ini alhamdulillah berkesempatanlah, ada kelapangan sedikit. Jadi kita sambunglah baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Dan kitab yang kita baca adalah kitab 40 hadis akhlak mulia. Waktu bersiaran asalnya tak tentu. Bila-bila yang free lah. Hari tu selalunya petang. Kadang-kadang petang Selasa, kadang-kadang petang Khamis, kadang-kadang pagi. Tengok pada waktu yang kita free lah. Ala kulli hal, malam ni bolehlah kita bersama-sama insya-Allah. Dan untuk sahabat-sahabat yang lain juga yang baru masuk menonton kita, bolehlah bantu sharekan majlis kita ni. Mudah-mudahan adalah kawan-kawan kita yang lain bolehlah juga tengok sama ada secara live ini, ataupun nanti boleh juga masuk kemudian nak tengok balik ke, tengok tajuk macam berkenan nak tahu dengan lebih lanjut berkenaan dengan topik yang dibincangkan. Jadi bila-bila pun boleh repeat balik lah, boleh ulang balik. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua insya-Allah. Abang Abdul Aziz pun baru masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hadis yang ke-19 dengan tajuk kita pada malam ini, menyebarkan salam. Wa anhu bihi qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Rawahu Muslim. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, demi Tuhan yang diriku di bawah kekuasaannya, kamu tidak akan masuk ke dalam syurga sehinggalah kamu beriman. Dan kamu tidak akan beriman sehinggalah kamu saling mencintai. Jadi daripada perkara ini kita tahu bahawa
cinta itu akan membuahkan iman. Dan iman itu akan menghasilkan nikmat yang besar di dalam syurga Allah. Jadi ada syarat lah. Syarat nak masuk syurga kena beriman. Syarat nak beriman pula kena berkasih sayang. Kena mencintai. Jadi Nabi SAW meneruskan hadisnya, hendakkah kamu aku tunjukkan satu perkara, jika kamu dapat melaksanakannya, sudah pasti kamu akan menjadi orang yang saling mencintai sesama kamu. Jadi tadi Nabi bagi tahu syarat. Syarat nak masuk syurga kena beriman. Syarat nak beriman pula kena ada kasih sayang, kena ada cinta, kena ada mahabbah. Kemudian Nabi pandu pula lagi. Nak tak aku tunjuk? Kalau kamu buat perkara ni, kamu akan dapat kasih sayang tadi. Kamu akan dapat mahabbah tadi. Maka Nabi SAW menjawab, Afshus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Hadis riwayat Muslim. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang baru masuk sama-sama dengan kita, Puan Elvira. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan dirahmati Allah insya-Allah. Baik, kita baca sedikit keterangan daripada Fadilatul Syekh Abu Ya Syekh Fahmi Zamzam hafizahullah taala wa ra'ah. Mudah-mudahan Allah memberikan keafiatan, kesihatan kepada beliau, tuan guru kita. Sekarang tak berapa sihat lah, berada di Banjarmasin. Baru ni masuk hospital sekejap, darah tinggi sekejap, kadang-kadang sedar, kadang-kadang tak sedar. Sama-sama kita doakan kesihatan pengarang kitab kita ini, tuan guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah taala. Mudah-mudahan Allah pelihara beliau, memberikan kesihatan, panjangkan umur beliau, supaya kita dapat terus ambil manfaat. Banyakkan daripada ilmu yang kita dapati adalah daripada beliau, guru yang sangat hebat dalam memahamkan kepada kita berkenaan dengan perihal hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga perihal kehidupan. Petang tadi pun Ustaz Usni dah bercerita tentang adab-adab terhadap guru kan. Masya-Allah. Jadi antara adabnya adalah kita doakan guru-guru kita. Kita doakan guru-guru kita. Mudah-mudahan sihat belaka. Insya-Allah. Baik, kita baca keterangan daripada Fadilatul Syekh. Memberi salam sesama Muslim merupakan syiar Islam yang terbesar. Dia jadi satu syiar sebab kita ni orang Islam dikenali dengan lafaz salam itu. Salam bererti kita menjadikan orang lain sejahtera daripada sebarang gangguan. Mungkin seseorang dengan niat yang buruk, apabila mendengarkan salam, maka dia tahu hubungan antara aku dan kamu adalah iman. La itulah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan lafaz salam tadi kita tahu dia dengan kita seakidah. Maka kita tahu tanda keimanan kepada Allah adalah tidak menjadikan kaum muslimin sebagai sasaran kepada tindakan buruk ataupun kata-kata yang buruk. Maka salam tadi adalah kita menjadikan orang lain sejahtera daripada sebarang gangguan. Bahkan salam juga bererti kita mempertahankan sahabat kita apabila dia diganggu oleh orang lain. Bila kita tahu dia adalah sama-sama muslimin, maka kasih sayang yang terikat, yang mengikat kita di antara kita sama-sama muslimin adalah ucapan la ilaha illallah, kita bertuhankan Tuhan yang sama dan kita membawa kepada syariat Nabi yang sama, iaitu Nabi Muhammad SAW. Maka kita akan pertahankan saudara kita tadi daripada disakiti. Dan ucapan salam juga mengeratkan hubungan antara kita dengan orang yang sudah kita kenali. Dan menjalin hubungan pertama antara kita dengan orang yang belum kita kenali. Jadi orang yang kita dah kenal, kita jumpa, kita bagi salam. Orang yang kita tak kenal pula, kita cuba kenali dengan pertemuannya first kali adalah dengan salam, dengan kebaikan yang kita doakan kepada orang yang belum kita kenal. Salam adalah pembuka ruang perkenalan, persahabatan, pertolongan dan juga kerjasama. Jadi orang hatta orang tak kenal pun, kalau kita datang tiba-tiba kita terus bercakap la salam wala kalam, tak ada apa-apa alu-aluannya, terus saja orang akan anggap kasarnya kamu tak kenal lagi aku siapa. Jadi bila dengan lafaz salam tadi kita mendoakan kebaikan untuk sahabat kita, jadi satu ruang perkenalan yang baik lah. Jadi satu ruang perkenalan yang baik. Sebab kita pun doakan kebaikan untuk dia. Takkan orang yang mendoakan kebaikan untuk orang lain
nak mendatangkan mudarat pada orang yang dia doakan first tadi dengan kebaikan. Tak jadilah. Perompak, kalau dia nak merompak, kalau bagi salam, itu scammer je lah. Maknanya taktik pura-pura saja. Tapi maknanya dia tak menghayati lafaz salam yang dia ucapkan. Lepas bagi salam, tumbuk kawan tu. Lepas bagi salam, tikam kawan tu. Pelik sangat. Tadi engkau yang mendoakan kesejahteraan pada dia, tiba-tiba engkau yang datangkan mudarat pada dia. Tak jadi. Maknanya dia tidak menghayati lafaz yang dia sendiri ucapkan. Jadi itu tak kenalah. Kan tak kena. Ahlan wa sahlan, marhaban bikum pada yang baru masuk. Masya Allah. Ada Puan Rosmawa, Puan Siraj Rusnah, Puan Nursiah, kemudian Puan Kamisah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penting untuk kita memahami berkenaan dengan lafaz yang jadi syiar dalam agama kita ni. Bahkan kalau kita pergi ke overseas, kita pergi ke luar negara. Kan kita pergi ke luar negara. Mungkin negara yang minoriti umat Islam. Macam mana kita nak kenal orang yang kita nak minta tolong? First kita akan cari yang sama dengan kita. Sama. Iaitu orang Islam lah. Bila kita dapati ada orang Islam, itu akan jadi lebih mudah. Kita nak pergi tanya mana makanan halal, kita nak pergi tanya mana masjid, nak solat. Banyak ruang-ruang yang kita dapat kenali itu dengan penampilan lah. Penampilan kadang-kadang mungkin kita tak boleh beza. Tapi sebaik saja kita tahu bahawa orang tersebut memberi salam kepada kita, maka kita tahu dia adalah Muslim. Dan dia pasti orang yang kita akan boleh percayai. Cuma zaman sekarang ni lah orang salah guna. Scammer pun kuat berzikir sekarang ni. Yang itu susah juga. Kita tengok banyak scammer yang menyamar jadi ustaz-ustaz tak. Kenakan orang. Dia bagi salam. Pakai hadis, pakai ayat Quran. Cakap boleh tak tolong transfer dekat saya 3,700. Saya nak pakai duit ni. Penting ni. 3,700 dia minta. Boleh tak? Allahu subhanallah, Allahu akbar. La ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billah. Habis semua zikir disebut ni. Yang itu tujuan untuk memperdaya. Kadang-kadang tu kita tengok tak beragak orang lain zikir biasa-biasa je. Dia pula lebih-lebih pula zikir. Kan? Tapi maknanya zikir yang tidak lepas ditekak. Hanya sekadar di mulutnya saja untuk dia menjual agamanya untuk dunia yang sedikit. Buat perkara yang dimurkai Allah Ta'ala dengan dimukaddimahkan kepada satu syiar dalam agama. Teruk tu jadi. Teruk sangat jadinya begitu. Ya. Ahlan wa sahlan yang baru masuk, Tuan Zaidi, Puan Hajar, Puan Siti Hajar, masya-Allah. Yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sejahtera, selamat semua insya-Allah. Baik, kita sambung balik keterangan daripada Fadilatul Syekh. Oleh sebab itu Islam menggalakkan kita memberi salam kepada orang yang kita kenal dan kepada orang yang tidak kita kenal, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang lain. Ada riwayat yang lain kata begitu. Bagilah salam, afsyus salam bainakum, kepada yang kenal dan juga kepada yang tidak kenal. Tapi yang ini pula masalah kita sekarang pula. Bukan salah orang yang nak bagi salam tu. Orang yang nak bagi salam tu bukan jadi satu salah lah bagi dia. Tapi kadang-kadang orang yang nak dibagi salam tu yang masalah. Kita okey je nak bagi salam semua orang pun kita okey. Tapi bila tengok penampilan, kita pun confused. Sebab kita nak bagi salam pada orang yang satu akidah dengan kita, yang bertuhankan Allah dan yang bernabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tengok penampilan luaran, kita jadi confused. Jadi serba salah kita nak bagi salam. Kan ini Buddha ke Siam ni? Kan begitu. Kita pun confused kan? Jadi kita tengok penampilan dia tu, kita tak rasa macam dia tu seorang Muslim. Ini Buddha ke Siam ni kan? Aku bagi salam kan? Tak masal-masal, tak tentu hala pula entah siapa-siapa. Jadi akhirnya kita tidak beri salam kerana buruk sangka kita lah. Ataupun nak kata buruk sangka tu tak juga. Penampilannya tak menampakkan sebagai mana dia orang Islam. Kalau di sini mungkinlah kita boleh kenal lah sikit kan. Muka orang Melayu ni boleh kenal lah, bezalah dengan muka orang Cina, orang India, orang Buddha.
mungkinlah kita boleh beza. Walaupun keadaan masyarakat majmuk di tempat kita. Tapi cuba pergi Indonesia. Indonesia macam mana nak beza? Kami dulu di Mesir, samalah orangnya bangsa Arab. Tapi ada Arab yang Muslim, ada Arab yang Kristian. Kan? Jadi, mana kita nak kenal? Mana kita nak kenal? Kalau di sini boleh lagi kita kenal. Di Indonesia, kadang-kadang tu dia orang buat bahan main-main aja. Kan badan penuh tatu, yang perempuannya pakai pun lebih barat daripada orang barat lagi, dedah sana sini dengan skirt pendeknya, dengan singlet, pakai macam tu. Kan? Jadi kita pun tengok, kalau sana memang payahlah sikit nak kenal. Kan, yang mana satu agama Hindu, yang mana muka semua muka Jawa. Kan, tapi agamanya kadang-kadang berbeza-beza. Tengok pada keadaan pun tak macam orang Islam. Kita pun tak adalah ingatkan orang bukan Islam. Bila lalu tu dia pula yang bagi salam. Tengok kopiah atas kepala kita, dia tahu kita Muslim, dia pun memang Muslim. Kan, dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia elok pula dia bagi salam. Dia marah pula, dia tanya kita pula. Kenapa tak dijawab salamnya? Kan? Awak ni Islam ke tak? Dia pula tanya kat kita. Kita tengok dia dah pening dah. Ni badan penuh tatunya dengan pakaian tak ada nampak ciri-ciri orang Islam. Tiba-tiba dia bagi salam kat kita, kita pun terkebil-kebil. Ini orang Islam ke tak ni? Tengok gaya dia. Tiba-tiba dia pula tanya dia, kenapa tak dijawab salamnya? Awak ni orang Islam ke tak? Jadi itu fitnah akhir zaman. Kan? Jadi pening kita. Jadi pening kita. Masya Allah. Ramai malam ni. Sementara menunggu nak tidur ya. Ataupun sementara nak tidurkan anak. Saya jawab salamnya semua yang baru masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Azrul Shah Amir, Tuan Adam Ham, Tuan Amirul Khairuddin, ada Cik Azrin pun ada, Puan Nurizita, Tuan Azrul Mizat, Puan Siti Mahawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bukan salah orang yang nak bagi salam tu. Kan, tapi yang nak dibagi salam tu kadang-kadang mengkonfuskan kita. Jadi Islam menggalakkan kepada orang yang kenal, kepada orang yang tak kenal, tu semua bagi salam. Tapi budaya kita di sini payahlah. Kan, kita cari orang yang kita kenal saja. Sebab yalah, yang dah ternyata bagi kita dia orang Islam, hak tu kita yakin dia Islam, kita bagi salam. Yang kita tak berapa yakin, ataupun kita bukan masalah tak yakin, kita tahu je dia orang Islam, tapi sebab tak kenal, maka kita tak bagi salam. Budaya tu di sini jarang ada. Banyak kali juga saya ceritakan sebelum ni kan, waktu kami di Mesir dulu, memang budaya salam ni Masya Allah. Di mana-mana saja masuk, orang akan bagi salam. Di mana-mana saja masuk, orang akan bagi salam. Masuk dalam lift, buka saja lift tu, ada orang dalam lift tu, Assalamualaikum. Kan? Jadi kalau saya pernah lah balik Mesir dulu, buat kita terbawa lah. Budaya tu dah biasa macam tu. Buka lift, masuk shopping complex, buka lift, kita nak masuk, kita bagi salam. Assalamualaikum. Semua melopong. Kan? Kata, nak bagi ceramah dalam lift pula ke apa ni? Kan? Bagi salam tu, Assalamualaikum. Jawab je lah, Waalaikumsalam. Semua pakat senyap, terkebil-kebil, macam pelik sangat lah saya bagi salam nak masuk dalam lift. Kan? Jadi di sini lain sikit. Padahal semuanya pun orang Islam juga. Kan, semuanya pun orang Islam juga. Akhirnya sebab tak biasa dengan situasi itu dan bukan jadi budaya kita di sini untuk bagi salam, maka tak adalah. Kita berurusan di kaunter, kita bagi salam. Kita angkat telefon, kita bagi salam. Kita jumpa orang, kita bagi salam. Kita naik bas, naik je, jumpa driver tu pun, jumpa konduktor bas, bagi salam. Assalamualaikum. Kita nak masuk ke tempat kerusi seat tu, bagi salam kat orang sebelah tu, orang sebelah tu jawab. Kadang-kadang naik bas tu, kita naik je, kita bagi salam, satu bas jawab salam kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seronok keadaan itu. Dia welcome, maknanya keadaan kita semua saudara. Kan, keadaan begitu. Tapi di sini tak. Jadi pelik sikit. Orang bagi salam jadi pelik. Nak start bagi ceramah apa dalam bas, nak bagi ceramah. Kan, padahal bagi salam je. Jawab aje lah. Kan. Jadi kena ubahlah. Kena ubah persepsi itu. Bagi salam kepada yang kenal dan juga yang tidak kenal. Baik, kita teruskan. Selain itu, salam adalah lambang mahabbah. Lambang kasih sayang yang mendalam dan sebagai bukti
asas ketulusan hati kita terhadap sahabat, di mana ianya merupakan syarat kepada kebenaran iman seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tulus hati kita tu dibuktikan dengan salam. Macam mana? Yang daripada dalam akan keluar. Orang yang tengah bergaduh, dia boleh bagi salam tak? Susah dia nak bagi salam. Sebab salam ni lafaz yang damai. Orang yang berdamai je yang boleh bagi salam. Kalau orang tengah bergaduh, tak mau, jangan kata salam. Muka pun tak mau pandang. Kalau berselisih pun seorang ke kanan, seorang ke kiri. Tak nak berjumpa dia. Sebab kalau berjumpa, mesti bagi salam. Kan? Salam tu adalah lafaz yang damai. Dia nak doakan kebaikan untuk kawan dia. Sedangkan dia sedang bergaduh. Itu susah. Kalau pun dia bagi salam, intonasinya pun kita dengar. Kan? Assalamualaikum. Kan marah. Sambil bagi salam tu marah. Kan? Jadi, tak kenalah. Lafaz tu adalah lafaz mendoakan kebaikan. Tapi dia marah pula. Macam pelik. Jadi itu adalah tanda, sebagai tanda mahabbah, ketulusan hati kita kepada sahabat kita. Yang ada di dalam ni, daripada kedamaian, daripada menginginkan kebaikan kepada orang lain, akan terpacul keluar di mulut. Tambah lagi lafaz salam yang diucapkan, tambah dengan senyuman pula lagi. Ketika mana dia bagi salam pada orang, senyum pula lagi. Orang akan jawab dengan keadaan yang baik. Kan? Tapi kalau orang bergaduh, kita tengok orang bergaduh bagi salam macam mana. Macam itulah. Kan? Cikgu Amirul ni, Masya Allah, lama tak jumpa kawan lama ni. Nak tanya sikit Ustaz, bagaimana jawab salam dalam hati? Jawapannya sama lah. Kita jawab juga, cuma tak keluar lah di mulut. Biasanya jawab salam dalam hati nanti kita bahas. Bila masa nak jawab dalam hati? Bila masa nak jawab salam dalam hati? Siapa tahu? Homework malam ni. Bila masa nak jawab salam dalam hati? Antaranya adalah bila kita tak nak menerima tetamu yang datang ke rumah kita. Yang tu jawab salam dalam hati. Ada orang ketuk pintu rumah kita. Kita ada dalam rumah. Orang ketuk pintu. Assalamualaikum. Dia pun tetamu, dia datang 3 kali dia bagi salam. Kan dia pun ada gap sikit. Yang kedua, Assalamualaikum. Kita ada dalam rumah. Allah, kenal suara ni. Kita tak bersedia nak terima dia sebagai tetamu. Tak kira lah apa sebab syar'i ke, sebab tak syar'i ke. Yang pastinya kita tak sedia untuk menerima dia sebagai tetamu. Tapi dia bagi salam. Dia bagi salam. Jadi nak jawab macam mana? Kalau jawab, dia dengar pula lagi ada orang dalam rumah. Jadi kita jawablah dalam hati. Ataupun kita jawab pelan-pelan. Lafazkan juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Supaya dia tak dengar. Jawab dalam hati supaya dia tak dengar. 3 kali dia bagi salam, tak disahut. Maknanya dia pun tahulah bahawa tuan rumah tak bersedia untuk menerima dia sebagai tetamu. Jadi dalam hadis Nabi suruh balik. 3 kali bagi salam, orang tuan rumah tu maknanya kita consider dia tak terima kita lah sebagai tetamu, maka kita pun balik. Jawabnya sama je lah. Jawapan lafaznya tu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga. Samalah juga. Tapi cuma tidak dilafazkan di mulut, tapi cuma di hati sahaja. Ataupun secara berbisik lah. Baik, jadi tadi syarat kepada kebenaran iman seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan masuk dalam syurga tu juga begitu dengan lafaz salam. Salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salamun qaulan min Rabbir Rahim. Kan? Salam, kesejahteraan adalah kata-kata daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah. Jadi syarat pula untuk seseorang yang mahu masuk ke dalam syurga, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kamu ke dalamnya dengan keadaan yang selamat sejahtera, dalam keadaan salamin aminin, dengan ucapan salam dan ucapan keamanan bagi mereka yang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memberi salam dan juga menjawab salam adalah prasyarat masuk ke dalam syurga. Kenapa orang yang bagi salam kena dijawab? Sebab dia doakan kita kebaikan. Kita balaslah balik doa orang yang mendoakan kita tadi dengan doa. Dia doakan kita doakanlah dia balik. Okey. Boleh? Baik, jadi memberi salam dan menjawab salam adalah prasyarat untuk masuk ke syurga yang merupakan impian setiap orang yang beriman. Oleh itu kata Fadilatul Syekh, amalkanlah salam dan hendaklah kita belajar adab-adab ataupun tata cara memberi salam
daripada kitab-kitab yang muktabar. Sebenarnya perbahasan dia panjang. InsyaAllah nanti kita tengok satu kitab. Supaya sunnah yang besar ini dapat diamalkan sesuai dengan bentuk yang dikehendaki oleh syariat Islam. Jadi simple saja keterangan daripada Syekh, tapi Masya Allah, kita dapat tahu pada malam ini bahawa salam yang diucapkan sama-sama sesama kita kaum muslimin adalah suatu yang cukup-cukup besar. Jadi satu syiar dalam agama kita. Baik, saya teruskan sedikit perbahasan, berbaki setengah jam. InsyaAllah kita ambil sejam saja malam ini untuk saya buka Kitabul Adab yang dikarang oleh Syekhuna Al-Habib Muhammad Amin bin Idrus, seorang ulama di Madinah, hafizahullah wa ra'ah, membahaskan tentang adab-adab dalam Islam. Jadi kita tengok, sebab Syekh pun tadi pesan pada kita, amalkan salam, naklah belajar adab daripada kitab-kitab yang muktabar, supaya sunnah ni dapat kita amalkan secara holistik, yang sesuai dengan syariat yang dikehendaki. Baik, jadi kita tengok sikit mana yang sempatlah untuk adab-adab dalam mengucapkan salam. Yang pertama adalah mengucapkan lafaz yang terbaik. Ini adalah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaikum, faradda alaihi salam, thumma jalasa faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashrun, thumma jaa akhar faqala assalamu alaikum warahmatullah, faradda alaihi fajalasa faqala ishrun, thumma jaa akhar faqala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, faradda alaihi fajalasa faqala thalathun. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Artinya daripada sahabat Nabi yang namanya Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Beliau berkata, telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lelaki ini berkata, Assalamualaikum. Maka beliau pun menjawab salamnya. Nabi jawab salamnya, kemudian duduk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata 10. Nabi kata 10. 10 apa tu? 10 hasanat, 10 kebaikan, 10 pahala, 10 gandaan. Kemudian datang yang lain. Kemudian dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Dua lah. Yang tadi Assalamualaikum saja, Nabi kata 10. Datang orang kedua, beliau orang ni tadi sebut Assalamualaikum warahmatullah. Maka baginda SAW menjawab salamnya, kemudian duduk. Kemudian Nabi SAW berkata 20. Kemudian datang yang lain, seraya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya, kemudian duduk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata 30. Satu 10, yang dua kalimah 20, yang tiga kalimah 30. Maka di sini para ulama mengeluarkan faedah. Lafaz-lafaz salam yang paling utama adalah sebagaimana yang dicontohkan tadi. Yang paling banyak pahala dia lah. Yang penuh, yang lengkap tadi adalah 3 tadi. Assalamualaikum disertakan dengan warahmatullah, rahmat Allah, wabarakatuh, dan keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Maka 30 gandaan ataupun 30 pahala daripada ucapan salam tadi berbanding dengan satu saja Assalamualaikum dapat 10, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidi Al-Habib mengucapkan, jika ucap lafaz alaikum assalam ataupun alaikum salamun, dia guna dengan tak pakai alif lam, dia guna dengan nakirah, dia guna tanwin. Alaikum salamun, dia alaikumus salam kan. Assalamu alaikum, dengan salamun alaikum. Apa hukum dia? Hukum dia adalah makruh. Tetapi tetap wajib juga untuk dijawab salamnya. Lain halnya jika dia mengucapkan lafaz wa'alaikumussalam. Jadi dia datang, dia nak bagi salam, dia sebut lafaz jawab salam. Dia nak bagi salam, tapi dia sebut lafaz jawab salam. Wa'alaikumussalam. Sebenarnya dia nak bagi salam. Jadi kata Sayyidi Al-Habib, tidak wajib untuk dijawab salamnya, kerana tidak termasuk dalam lafaz salam yang sah. Itu lafaz jawab, bukan lafaz beri. Lafaz beri adalah salamnya di depan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ya.
Baik. Bagus pertanyaan Puan Rosmawa. Ustaz, kalau orang bagi salam yang tak sempurna, contohnya Assalamualaikum. Orang Melayu kita lah ni, orang kampung. Kan ketuk pintu rumah jiran. Assalamualaikum. Oh, panjang komnya tu. Kom. Assalamualaikum. Sedap bunyi dia. Assalamualaikum. Apa benda maksud Assalamualaikum? Tak jadi. Tak jadi. Dia lafaz dia adalah lafaz doa. Jadi doa elok-elok lah. Assalamualaikum tak ada maksud dalam bahasa Arab. Assalamu alaikum. Assalamu maksudnya kesejahteraan. Ala atas. Bila dia cantum dengan domir itu dia jadi alai. Ya, alakum tak alaikum. Assalamu alaikum. Salam sejahtera ke atas kamu. Itu kan doa. Jadi Assalamualaikum tak ada apalah. Tak dianggap dia beri salam lah. Kalau dalam yang disebut oleh Sayyidi Al-Habib tadi, tak wajib jawab. Sebab dia bukan bagi salam dengan lafaz yang sah. Assalamualaikum, okey. Assalamualaikum warahmatullahi, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, okey. Jadi kalau tak sempurna, Sekkom ke, Assalamualaikum ke, apa orang tu suka tulis dalam short form WhatsApp tu, akum kalau dulu kan. Akum. Jadi kalau dalam WhatsApp lain. WhatsApp tu kita panggil short form tu, kita consider dia tulis short form tadi tu dengan niat Assalamualaikum. Maka kalau kita jawab dengan short form juga WSLM tapi dengan kita niatkan Waalaikumsalam warahmatullahi, selesai, sebab itu tulisan. Jadi tulisan boleh diniatkan sebagai penuh. Tapi kalau sebutan tak jadi. Sebutan kan dia tulis AKUM. Tapi kalau depan-depan dia jumpa kawan tu, akum. Akum benda akum. Akum tu kalau betul-betul maksud dalam bahasa Arabnya, tu adakah, kum tu kamu, kalian. Jadi akum maksudnya adakah kalian. Dia bagi salam macam tu, akum, adakah kalian, tak jadi. Jadi Assalamualaikum. Doa elok lah. Doa baik-baik lah pada orang. Kan jawapan sama juga. Kalau kita tulis tu WSLM, kita boleh consider dia short form tulisan yang membawa maksud dia memberikan ataupun dia menjawab salamnya Waalaikumsalam. Selesailah. Tapi kalau dia dengar orang bagi salam, dia nak jawab salam Wuslim. WSLM nak jawab macam mana? Wuslim. Tak jadi Wuslim, benda Wuslim. Dia Waalaikumsalam. Orang bagi salam elok-elok, Assalamualaikum, jawab elok-elok lah. Waalaikumsalam. Kan? Jadi apa namanya, jangan terikut-ikut lah. Jangan terikut-ikut lah bunyi orang kampung. Apa? Assalamualaikum. Sekkom. Sekum. Dia tak mana-mana tahu bunyi. Ikut lah bunyi mana pun. Tapi semuanya tak warid ataupun tidak sah sebagai lafaz memberi salam. Baik. Antara adab juga dalam mengucapkan salam yang kedua adalah menjawabnya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 86. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Artinya apabila kamu diberikan penghormatan, satu tahiyah dengan satu penghormatan, satu ucapan, maka balaslah penghormatan tersebut dengan yang lebih baik daripadanya. Atau sekurang-kurangnya balaslah penghormatan tersebut dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah Ta'ala memperhitungkan segala sesuatu. Jadi daripada ayat Al-Quran ini kita tahu bahawa lebih baik untuk kita jawab yang lebih baik. Lebih baik kita jawab dengan lafaz yang lebih baik. Orang bagi kita salam satu, balas dua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia bagi satu, kita balas dua. Dia bagi dua, kita balas tiga. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia balas dua, dia bagi dua, kita balas tiga. Dia bagi penuh, dia bagi penuh, balas penuh lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu yang sebaik-baiknya. Atau sekurang-kurangnya, awrudduha, balas serupalah.
Dia bagi salam, dia tak ada yang kurang lagi daripada tu lah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang itu separa. Dia doa satu, kita doa satu. Tapi lebih baik, dia bagi satu, kita balas dua. Yang itu yang dituntut dalam agama. Terus, berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Wa man lam yujibis salama falaysa minna. Dan barang siapa yang tidak menjawab salam, maka dia bukan termasuk dalam golongan kami. Hadis riwayat Ibnu Sunni dalam Amal Yaum wa Lailah. Jadi hukum, satu-satunya hukum biasanya dalam amal ibadah kita, yang wajib pahala lebih besar daripada yang sunat. Zakat pahalanya lebih besar daripada sedekah. Kan yang wajib semayang fardu zuhur lebih besar pahala daripada semayang ba'diyah zuhur, semayang rawatib. Tapi ada satu amalan yang yang sunat diberi pahala lebih besar daripada yang wajib. Apa dia gamak-gamaknya? Yang sunat diberi pahala lebih besar daripada yang wajib. Tajuk kita lah, tajuk kita malam ni lah. Amalan itu adalah memberi salam. Hukum memberi salam, apa dia? Wajib ke sunat? Wajib ke kita jumpa orang beri salam? Tak. Hukum memberi salam adalah sunat. Tapi hukum menjawab salam apabila sudah diberikan salam, hukumnya wajib. Orang dah doakan kita, wajib balas. Orang dah bagi penghormatan pada kita, wajib berikan penghormatan kembali kepada dia. Tapi walaupun wajib menjawab salam, tetap yang memberi salam, yang hukum asal sunat tadi, pahala dia lagi besar daripada yang menjawab salam. Dalam satu hadis, sahabat-sahabat menyebutkan, kami sering berlumba dengan Rasulullah SAW. Waktunya, maksudnya, dalam memberikan salam, kami cuba untuk mendahului Rasulullah SAW. Tapi ternyata tak berjaya. Kerana setiap kali kami berjumpa, Rasulullah lah yang akan mendahului, memberikan salam kepada kami. Kan? Sampai ada yang menyorok lah, ni datang dekat ni, keluar-keluar je Nabi dulu, Assalamualaikum, Nabi dulu bagi salam. Jadi kalah sahabat-sahabat, tak dapat nak menyaingi Rasulullah dalam perihal tersebut. Menunjukkan kepada kita galakkan untuk kita memberikan salam, walaupun hukumnya sunat, tapi pahalanya cukup besar. Pahalanya cukup besar. Jadi bolehlah buat teka-teki. Apa dia? Satu amalan yang pahala dia, yang sunat lebih besar lagi daripada yang wajib. Biasanya amalan-amalan yang wajib lagi besar pahala daripada yang sunat. Tapi ada satu amalan yang sunat lebih besar daripada yang wajib. Itulah memberi salam. Baik. Faedah di antara lafaz jawab untuk salam yang paling utama. Nak jawab salam, lafaznya yang paling utama apa dia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang paling utamalah, paling lengkap. Boleh juga menjawab dengan beberapa lafaz yang lain. Antaranya, Assalamualaikum. Dia jawab sama macam orang yang bagi. Boleh juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh tak? Boleh. Tapi pelik kita jarang buat. Dan ditambahkan waw pun boleh juga. Antara lafaz yang dibenarkan untuk jawab salam. Wassalamualaikum. Ada wa di depan. Dan kesejahteraan juga untuk kamu. Wassalamualaikum. Dan juga yang ketiga, dikedepankan alaikum. Dia tak ada waw. Memang ke depanlah waalaikumsalam tu, waw tu tak ada. Waw tu tak ada. Jadi alaikumussalam. Alaikumussalam. Assalamualaikum. Jawabnya assalamualaikum. Boleh? Boleh. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Boleh? Boleh. Assalamualaikum. Alaikumussalam. Tak ada waw. Boleh? Boleh. Tapi lafaz yang paling utama adalah waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan paling lengkap warahmatullahi wabarakatuh. Okey? Faedah. Lain halnya jika hanya dengan lafaz waalaikum, maka tidak sah. Dia tak sebut salamnya. Maka tidak sah sebagai jawapan salam. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sedangkan menurut pendapat sebahagian ulama, hukumnya adalah sah. Ini ada satu hadis lah. Nabi suruh balas jawapan ataupun salam daripada orang yang bukan Islam. Dia bukan Islam, dia bagi salam. Kan? Dan bagi salam tu dengan niat memperolok-olokkan
Itu pernah berlaku pada salah seorang daripada ummahatil mukminin. Bila mana mereka nak mencela pada Rasulullah, dia buang sikit huruf lam je. Kan dia bagi assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Sam ini maksudnya racun ataupun kecelakaan. Jadi celaka atas kamu. Sebab tu elok-elok bagi salam tadi. Kalau Assalamualaikum ni sam je, bukan salam. Assalamualaikum maksudnya celaka ke atas kamu. Jadi diucapkan begitu. Maka dibalas ucapan tadi dengan celaan. Nabi SAW marah. Nabi kata jangan. Cukup sekadar kamu membalas sahaja dengan alaikum. Waalaikum cukup. Alaikum ni macam kita letak cermin je lah. Kamu duk celakakan kami, pantul balik. Alaikum, atas kamu. Sudah. Maknanya dia nak bagi kepada kita dengan sam, dengan kecelakaan, boh cerminnya depannya bagi pantui balik kat dia je. Jadi jawapan, Nabi suruh jawab dengan waalaikum saja. Jadi kita kalau jawab salam daripada orang Islam, jawab juga macam itu, ada dua pandangan. Kan pendapat yang kuat dalam mazhab imam kita, Imam Syafi'i, tak sah jawapan alaikum tadi. Tapi sebahagian pandangan ulama yang lain adalah hukumnya adalah sah. Ini sebab kalau disebut assalamualaikum, maka yang dipatah balikkan tadi waalaikum adalah dan untuk kamu jugalah. Maksudnya kalau yang dia ucap tu kecelakaan, bunyi kan dekat-dekat assalamualaikum, assalamualaikum. Dia ni sebenarnya bagi ucapan celaka ke ucapan salam ni. Kita pun confused. Jadi selamatnya waalaikum saja, waalaikum. Maknanya kalau dia sebut kebaikan untuk kita, untuk dia jugalah. Tapi kalau dia sebut tu untuk mencelakakan kita, maka kecelakaan tu akan patah balik kepada dia. Terus faedah yang kedua, lafaz-lafaz salam ataupun lafaz jawapan boleh menggunakan selain bahasa Arab dengan terjemahan bagi lafaz salam tadi. Contohnya ialah lafaz salam tu assalamu alaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Itu terjemahan bahasa Melayu. Bahasa orang putih sebut macam mana bahasa orang putih? Sir Amirul ni ada cikgu English ni. Sir Amirul. Orang putih jawab salam macam mana? Kan peace be upon you. Tak? Kalau salah betul kan lah. English teman kampung-kampung aja. Kan peace be upon you. Jadi itu jawab salam lah. Maknanya kesejahteraan ke atas kamu. Jadi boleh tak ucap ataupun jawab salam tadi dengan terjemahan tadi, sama ada bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris? Boleh. Boleh. Cuma meskipun dia memang mampu ucap bahasa Arab. Dia mampu ucap bahasa Arab tapi dia nak jawab assalamualaikum. Kita jawab salam sejahtera ke atas kamu. Boleh tak? Boleh dengan terjemahan. Walaupun dia mampu berbicara dalam bahasa Arab. Cuma lebih afdal lah lafaz dia yang asal, kan? Yang tak bolehnya dia bukan terjemah. Dia jawab kod dan dia lah. Kawan tu bagi salam dia, assalamualaikum. Dia pun jawab yo bro, yo kan? Peace yo bro, peace yo. Hip hop banyak sangat. Salah juga. Okay. Jadi jawablah dengan lafaz yang diajarkan dalam sunnah Nabi kita SAW. Terus adab yang ketiga. Mana yang dan ke tak dan? Berapa yang dan lah. Menjawab salam dalam keadaan suci, tidak berhadas jika boleh. Jadi doa kan, biarlah dalam keadaan baik. Kalau kita jawab salam tadi, seelok-eloknya waktu yang kita sedang dalam wudu ataupun waktu kita tak berhadas. Ini adalah berdasarkan hadis Nabi SAW. Saya bacakan terjemahannya saja daripada Abi Jahmi ibn Harith ibn Simmah Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang daripada arah yang terdapat sumur unta, ada perigi. Seorang lelaki bertemu dengan beliau.
kemudian mengucapkan salam kepada beliau, dan Rasulullah SAW tidak menjawab salamnya sampailah beliau selesai bertayamum dengan mengusap wajah dan kedua tangannya. Kemudian baginda SAW menjawab salamnya. Jadi Nabi selesaikan wuduk tadi, Nabi selesaikan tayamum tadi, dah keadaan bersuci, barulah Nabi jawab salam orang yang memberikan salam kepada baginda. Jadi daripada hadis ini juga banyaklah fawaid yang lain lah. Antaranya adalah al-masyghul la yushghal. Orang yang tengah sibuk jangan disibukkan. Bagi dia selesai dulu. Dan waktu kita tengah berwuduk, jangan disibukkan juga, ataupun bersuci, jangan disibukkan dengan perkara-perkara yang lain, bercakap tanpa ada apa-apa keperluan, sehinggalah kita habis selesai mengerjakan wuduk kita ataupun taharah kita tadi. Jadi tengah wuduk jangan sembang-sembang lah. Ni kawan paip sebelah, kita paip sebelah, tengah-tengah wuduk sembang. Kau tadi makan nasi lemak sedap. Kan nasi lemak kau makan tadi sedap. Ui, aku makan sambal dia power babe. Lepas tu basuh tangan pula, ambil wuduk. Sambung basuh tangan. Kan, aku sambal dia tak tahan tu, pedas dia. Kan nak tercirit rasanya, kata. Jadi, engkau, aku kan orang Nogori. Kan, aku memang kaki makan pedas. Kan kau, lepas tu sambung basuh kepala, basuh kaki. Jangan sembang benda-benda yang tak ada apa-apa kaitannya dengan ibadah kita. Fokuslah doa-doa tu dibaca. Penghayatan kita waktu kita tengah wuduk tu, kan. Hatta orang bagi salam tadi, sampai dia selesai habiskan wuduknya, barulah dia jawab salam orang tu. Kalau memungkinkan. Kan kalau memang kita dah bukan dekat tempat wuduk, ataupun memang kita tak ada wuduk, orang datang bagi salam, tunggu Ustaz lah, saya pergi ambil wuduk. Tak payahlah. Kan, kalau memungkinkan, lebih baik dalam keadaan kita berwuduk. Okey. Baik, terus yang keempat. Sempat lagi. Yang berhak memulakan salam. Siapa dia? Siapa dia yang paling berhak memulakan salam? Ada adabnya lah. Dia adalah daripada anak kecil kepada orang yang besar. Jadi umurnya yang muda kepada yang tua, yang kecil kepada yang besar, yang berdiri kepada yang duduk. Kan? Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusallimu as-saghir 'ala al-kabil wal marru 'ala al-qa'id wal qalil 'ala al-kathir. Yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar. Umurnya lah. Orang yang sedang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk. Sebab apa? Sebab yang duduk jenuh dia. Orang yang lalu, orang duduk tu dia stay situ je. Orang lalu orang bagi salam, dia duduk jawab ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kan? Jadi kalau dia duduk situ, setiap orang yang lalu dia nak bagi salam, Assalamualaikum, 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 pelik pula. Kan orang yang tengah berjalan dia sambil lalu je. Ya. Kemudian orang yang sedikit mengucapkan salam kepada kelompok yang banyak. Kenapa? Wakil lah. Dia seorang lalu dekat ramai-ramai orang. Jadi senang, dia bagi salam sekali. Yang jawab masing-masing semua jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam orang masuk rumah ataupun orang masuk dalam kelas, ataupun seorang yang dia baru datang, dia pun bagi salam. Assalamualaikum. Ada 6 orang dekat situ. Jadi masih 6 tu tadi boleh jawab. Berbeza dengan yang banyak nak bagi salam pada seorang. Kalau 6 orang bagi salam pada seorang, bagi pula bergasing-gasing pula. Kalau bagi serentak, lain cerita kan. Ini seorang-seorang. Jadi 6 kali pula dia nak jawab. Tengok pula muka seorang-seorang. Waalaikumsalam, 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 Waalaikumsalam. 6 orang. 6 orang tak apa lagi. 56 orang nak bagi salam macam mana? Sekejap saya rakam. Rakam. Okey. Dah semua bagi salam 50 orang. Okey, dengar. Dengar. Takkan nak buat rakam macam tu. Jadi, adabnya yang sedikit bagi salam kepada yang ramai. Melainkan untuk tujuan tarbiyah. Tujuan tarbiyah. Apa tujuan tarbiyah? Tujuan tarbiyah contohnya di sekolah. Anak murid segerombolan lalu keluar kelas. Ada 20 orang jalan. Cikgu lalu seorang. Siapa nak bagi salam? Kalau ikut hadis ni, yang sikit bagi salam pada yang ramai kan. Cikgu seorang lalu. Anak murid 20 orang baru keluar kelas. Siapa nak bagi salam?
Dalam keadaan itu untuk tarbiyah anak murid tadi, walaupun ramai, kena bagi salam pada cikgu. Jadi cikgu nak jawab seorang-seorang ke? Tak, cukup sekadar dia jawab sekali, ya, melunaskan kepada semua yang memberikan salam tadi. Jawab sekali je lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Kan tak payah dia jawab seorang-seorang 20 orang tadi. Sebab nak mendidik kepada anak-anak murid tadi, nak ajar, biasakan untuk bagi salam. Kan kalau ikut dalam hadis, gurulah dia seorang, anak murid ramai. Tapi biar anak murid yang bagi salam sebagai pendidikan kepada mereka, ya, untuk membiasakan. Ya. Puan Hayati, soalan kalau sebutan salam tu Assalamualaikum. Ni kita dah jawab dah di atas tadi. Ada soalan yang sama daripada Puan Rosmawa. Lafaznya tu tidak sah, ya, kerana maksudnya adalah berubah, ya, dan berbeza. Jawab betul-betul lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Jangan terpengaruhlah dengan potong-potong sana, potong-potong sini tu. Takut-takut jadi Assalamualaikum. Lagilah macam kita sebut tadi. Sam tu maksudnya celaka. Assalamualaikum, celaka ke atas kamu. Elok-elok nak doa orang tu baik, jadi celaka terus. Jangan. Sebut lafaznya elok-elok. Baik. Terus. Kemudian ada sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, alladhi yabda'u bis-salam aula billahi azza wa jalla wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya barang siapa yang memulakan mengucap salam, dia adalah lebih utama untuk dapat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Dia buat syiar agama. Dia buat apa yang Allah perintahkan, ayatnya kita dah baca tadi. Dan dia buat juga apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan. Jadi dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, mengucapkan salam kepada seseorang yang dikenali ataupun yang tidak dikenali. Ini kita dah sebut di awal-awal tadi, ada hadisnya. Terus yang keenam, berjabat tangan jika sesama jenis atau lain jenis, akan tetapi terdapat hubungan mahram. Salam tadi diucap. Salam yang diucap lebih baik jika disertakan dengan salam jabat tangan. Tapi dalam norma baru tengah melawan COVID ni, payah sikit lah. Kan payah sikit lah. Kita pun, dia makhluk tu berjangkit melalui sentuhan. Jadi kita elakkan dululah. Perkara sunnah, ya, perkara sunnah. Tapi kalau jadi mudarat, yang sunnah tadi boleh kita, ya, sekadar sunnah. Kan, walaupun kita tidak meringan-ringankan sunnah. Cuma kalau mudarat yang lebih teruk, maka kita tinggalkan. Jangan salam dululah. Tapi daripada segi hukumnya, lafaz salam, Assalamualaikum, salam pula. Salam pula, berjabat tangan. Jabat tangan ni siapa? Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Jangan beradab lebih-lebih pula. Yang bukan mahram pun habis semua disalamnya kerana adab. Tak kenalah. Kadang-kadang kita dulu-dulu macam tu, tak pernah kisah kan. Tak pernah kisah sebab orang tua kita pun tak apa kisah sangat. Kan sebab suasana masyarakat waktu tu pun tak pernah kisah sangat. Dan kadang-kadang lah orang Melayu ni adab dia terlebih pula, ilmu dia kurang. Jadi kata kena hormat orang ni, salam, cium tangan dia. Rupa-rupanya sepupu kita. Kan? Kita sebab umurnya lebih tinggi daripada kita. Kita pun waktu tu remaja lagi contohnya. Tiap kali jumpa dia suruh salam, tiap kali jumpa dia suruh salam. Walhal sepupu kita. Kita pun tak tahu kan, kita salam, siap cium tangan, rupanya sepupu. Sepupu boleh kahwin. Jadi di situ adalah sepatutnya tidak berlaku jabat tangan yang dengan bukan mahram. Mahram sebut betul lah. Kena bezakan mahram dengan muhrim. Kadang orang sebut bukan muhrim, bukan mahram. Mahram tu orang yang haram dikahwini. Itu maksud mahram. Muhrim orang yang pakai ihram. Jadi ada beza. Mahram, maksudnya ibu kita mahram kita. Kalau macam saya, kakak saya mahram saya. Mak saya mahram. Kalau orang perempuan, abang dia mahram, ayah dia mahram dia. Kan pak saudara dia, adik-beradik ayah dia mahram. Pak saudara, adik-beradik mak dia mahram. Kan jadi itu mahram tu haram dia kahwin, tak boleh kahwin. Jadi kalau sentuh pun tak batal wuduk. Sentuh pun tak batal wuduk.
Jadi sama-sama jenis lah. Perempuan jabat tangan dengan perempuan, lelaki jabat tangan dengan lelaki. Ini berdasarkan kepada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yaftariqa. Siapa pun daripada kaum muslimin yang berjumpa kemudian saling berjabat tangan, maka akan diampuni dosanya sebelum mereka berdua berpisah. Jadi jabat tangan tadi merupakan juga bahagian daripada asbab Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Pisah daripada majlis, ampun dosa. Kan kerana adanya perdamaian, adanya hubungan silaturahim yang rapat daripada perjabat tanganan tersebut. Apa hukumnya bagi salam bagi pelajar yang masuk ke kelas ketika ustaz sedang mengajar? Jadi yang ini seharusnya tidak diganggulah. Al-mashghul la yushghal. Takut dia terganggu waktu dia sedang menjalani pembelajaran, maka diberi salam kepada orang yang dekat sahaja. Tapi tengok keadaan juga. Ada sebahagian guru dia nak tarbiyah, dia minta untuk kita masuk dengan memberikan salam. Tapi kalau ikutkan, kalau kita masuk dalam majlis sedang berlangsung di depan, kita masuk tu daripada belakang. Macam selalu kalau majlis talaqi, dia bezalah dengan masuk kelas. Masuk kelas, dia kan masuk kelas kalau di sekolah ke apa, dia lain sikit. Kan dia kena ketuk pintu dulu, dia kena bagi salam dulu. Dia kena dapat izin dulu daripada guru dia untuk masuk. Kalau guru kata tak boleh, tak boleh. Macam dia minta izin masuk ke rumah. Tapi kalau majlis umum, macam kami di Ruak ataupun di mana-mana pengajian talaqi, syekh-syekh masyayikh yang ada di masjid contohnya, syekh tengah mengajar di depan, kita masuk tu halaqah di belakang lah, sebab kita lewat yang keliling syekh tu dah penuh dah. Takkan daripada belakang tu kita masuk, Assalamualaikum syekh, kan? Kata, saya baru sampai, kan? Takkan nak cakap macam tu. Syekh tengah kuliah, jadi mengganggu. Jadi dia cuma datang, duduk dan bagi salam pada orang yang terdekat sahaja. Dan jangan dia, ialah tak perlu diganggu lah guru tadi. Begitu juga bagi salam kepada orang yang tengah makan. Al-mashghul la yushghal. Orang tengah sibuk, jangan disibukkan dia dengan benda lain. Kawan tengah mengunyah, tengah makan, tiba-tiba kita datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenuh dia nak menjawabnya. Jadi jangan bagi salam kawan tu tengah makan. Jangan bagi salam waktu dia sedang makan. Al-mashghul la yushghal. Orang yang tengah sibuk jangan disibukkan. Orang tengah mengajar, jangan kita bagi salam pula sehingga terhenti pengajaran dia. Tapi beza dengan masuk kelas. Masuk kelas memang pelajar kena minta izin. Kalau guru kata, pasal apa awak lambat? Kan kita dah bagi salam, dia pun jawab Waalaikumsalam. Dia tak izin kita masuk, tak masuk lah. Kan? Ataupun dia jawab salam dan masuk. Ataupun memang guru tu dah bagi tahu siap-siap. Kalau saya tengah mengajar, jangan potong cakap saya. Kalau tak, saya lupa. Awak kalau masuk pun masuk je. Kalau dia dah cakap macam tu, tak apalah. Tapi secara adabnya, masuk dalam kelas adalah berbezalah ikut keadaan tertentu. Ya. Kita keluar masuk rumah, memang digalakkan bagi salam yang ya, betul. Itu adalah salah satu daripada adabnya. Kalau masuk ada orang dalam rumah, itu kita tak baca lah. Kita tak dan baca dah lah. Sambungan. Saya jawab soalan mana-mana yang ada je lah. Ya. Memang salah satu daripada adabnya adalah kita masuk ke rumah, kita bagi salam. Ya. Kalau rumah ada penghuni lah, Assalamualaikum, masuk rumah, bagi salam. Orang rumah pun jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau rumah tak ada orang, bagi salam macam mana? Bagi salam macam kita baca dalam tahiyat. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Salam sejahtera ke atas kami dan juga ke atas hamba-hamba Allah yang soleh. Rumah kita ada malaikat, rumah kita ada jin-jin Islam, rumah kita ada makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain. Bagilah salam pada mereka. Cuma seriau lah kalau tiba-tiba ada yang jawab. Kita tahu rumah itu kita seorang je. Tiba-tiba ada orang jawab pula. Tak jadi masuk rumah. Kacau lah tu. Jadi kita keluar masuk rumah memang digalakkan bagi salam. Kalau ada orang, Assalamualaikum macam biasa. Kalau tak ada orang, baca macam lafaz tahiyat tu. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Ya. Ambil barang kat luar, kemudian masuk rumah bagi salam lagi. Taklah dituntut sebegitu. Kan keluar sekejap ke rumah, nak masuk balik. Tapi kalau nak buat, ahlan wa sahlan, boleh saja.
Taklah dituntut kita keluar sekejap masuk ni. Kita keluar, tinggalkan rumah, pergi kerja ke apa ke, nak balik masuk semula ke rumah, maka diberi salam. Ya. Habis sudah sejam. Okey, kalau ada apa-apa soalan lagi, bolehlah. Yang mana saya boleh jawab, saya jawablah. Kalau ada soalan. Kalau tak ada, ngantuk belaka dah. Pukul berapa dah? Dekat pukul 10 dah. 9.45. Baik. Sementara kalau ada soalan tu, saya baca sikit 1-2 adab lagi. Tidak memulai mengucapkan salam kepada orang kafir. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabda'ul yahud wala nasara bis salam. Hadis riwayat Muslim. Janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi atau Nasrani. Jangan kita pula yang bagi salam pada dia orang. Tapi jika orang kafir yang memulai mengucapkan salam, maka jawablah dengan lafaz wa'alaikum, macam saya sebut tadi. Kadang-kadang kita duduk dengan komuniti orang-orang bukan Islam, tapi dia gaul baik dengan orang Islam. Kadang-kadang kita datang ke kedai dia, kan kedai apek, kita datang nak repair tayar, dia yang sambut kita dengan salam. Assalamualaikum Tuan Haji. Lafaznya pun, makhrajnya baik punya, betul. Assalamualaikum. Ain dia pun ain Arab, macam bunyi Arab tu, ain. Dia bagi salam pada kita. Kan? Lafaz tu pun elok dia bagi. Waalaikum. Itu jawapan kita pada mereka. Kan? Jangan kita yang mulakan bagi salam pada mereka. Assalamualaikum. Kan? Kalau bercampur macam mana? Maknanya dalam satu majlis, ada orang Islam, ada orang bukan Islam. Dalam satu majlis, ada orang Islam, ada orang bukan Islam. Kita bagi salam juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dalam hati, lafazku ini kutujukan kepada orang Islam saja. Sama macam kita semayang jenazah. Jenazah ada perang, ada bom jatuh, campur belaka mati, mayat dah tak kenal lah. Hak mana Islam, hak mana tak Islam. Ditanam, dikuburkan saja. Kita nak salat jenazah. Jenazah siapa? Niat kita tadi, Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum tadi, diniatkan untuk yang Islam saja. Mayatnya dah ramai dah, bercampur. Ada mayat orang Islam, ada mayat orang bukan Islam. Tapi kita niatkan doa kita tadi untuk jenazah orang Islam. Sama juga dengan lafaz salam. Kalau ada bercampur, kita bagi salam juga. Tapi biasanya kalau macam perhimpunan kan, kita berucap pada perhimpunan, kita sebut dua-dua kan. Padahal maksud dia sama je. Cuma lafaz tadi tu syiar agama kita, maka kita ucapkan Assalamualaikum tadi hanya untuk orang Islam saja. Lalu orang yang bukan Islam tadi kita sebut salam sejahtera kan. Salam sejahtera je lah. Maknanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada hadirin sekalian. Bolehlah, tak ada masalah. Kan kita tujukan lafaz tadi tu untuk orang Islam. Ya. Dan yang terakhir adalah kita mengucapkan juga kata-kata sambutan selepas daripada salam. Maksudnya bukan sekadar salam saja, tapi lepas tu disambutlah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan tu pun jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji? Jadi ada sambut dia lepas tu. Apa khabar Tuan Haji? Sehat ke? Lama tak jumpa nak. Tak apalah. Bolehlah apa-apa pun lepas daripada tu. Baik untuk merapatkan silaturrahim. Ada lagi soalan. Kalau ada kawan bukan Islam ucap Assalamualaikum, kita boleh jawab ke Ustaz? Tadi saya dah jawab. Cik Azrin baru masuk. Kawan bukan Islam ucap Assalamualaikum, kita boleh jawab ke? Jawab Waalaikum sahaja. Bukan wa'alaikum sahaja. Wa'alaikum. Tak perlu jawab perkataan salam itu. Kalau dia jawab, dia bagi salam elok-elok. Assalamualaikum, jawab wa'alaikum. Begitu. Jawab begitu sahaja. Dia start dulu. Kita tak boleh start dulu. Kalau dia start dulu, maka jawapannya sebagaimana yang disebut dalam hadis adalah wa'alaikum. Wa'alaikum. Macam mana pula bagi salam pada orang yang sedang baca Quran? Sama je. Al-masyrul la yusyrul. Orang tengah sibuk, jangan disibukkan. Dia tengah baca Quran, jangan kita potongkan bacaan Quran dia dengan kita memberi salam. Ya, jangan kacau dia lah. Jangan kacau dia. Apa lagi tadi? Tadi macam ada benda nak sebut. Lupa dah saya. Apa yang tadi ya? Tak ingat dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tadi datang dia, tiba-tiba hilang pula dia.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ingatlah. Tu tanda-tanda nak suruh habis tu. Otak dah tepu dah. Dia nak suruh tidur dah. Kan banyak dah kita bincangkan, tapi sebenarnya adab-adab dalam bab salam ni banyak lagi. Tadi kita baru baca sampai yang ke 9. Dia dalam kitab ni ada 18. Ada separuh lagi. Ada 18 adab-adab dalam memberi salam. Tak apalah, nanti ada rezeki kita sambung lagi bila-bila yang akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang memberikan manfaat dan boleh jadi panduan lah insya-Allah dalam kehidupan kita sehari-harian. Mudah-mudahan kita kekal dalam keadaan dirahmati Allah SWT, diberikan penjagaan olehnya, keselamatan, kesejahteraan, berkat dalam hidup kita insya-Allah. Sama-sama kaum muslimin kita doakan dengan kebaikan untuk semua. Mudah-mudahan sentiasa kita mendapatkan pandangan belas ihsan rahmat daripada Allah Taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Terima kasih kepada semua yang bersama-sama pada malam ini. Ramai malam ni masya-Allah. Saya ingatkan kelas malam tak mendapat sambutan. Rupa-rupanya dapat sambutan juga, alhamdulillah. Sambil-sambil PKP di rumah masing-masing, berehat-rehat, dapat juga dengar pengisian-pengisian ilmu insya-Allah. Terima kasih semua yang sama-sama pada malam ini. InsyaAllah besok kita jumpa lagi lah. Ada rezeki, panjang umur insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.